Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpahan rahmat yang kita diberi ruang dan peluang untuk sekali lagi semua yang hadir di sini bersama-sama dalam satu program webinar Wakaf YWM Siri 2, pembangunan hartanah wakaf di Malaysia, tajuknya antara potensi, realiti dan solusi. Tuan-tuan dan puan, anda bersama saya Mak Fazil Rosli, Eksekutif Syariah Yayasan Wakaf Malaysia, menemani saya pada petang ini Cik Ain Nazri, Pegawai Media Yayasan Wakaf Malaysia, dan insyaAllah kita akan menyempurnakan sesi kita pada petang ini dengan kesemua jejaka-jejaka hebat. Kita ada 4 orang jejaka hebat. Dalam hebat tampan pula, dalam tampan banyak ilmu pula tu, Masya Allah. Jadi pada petang ini tuan-tuan dan puan, ingin saya maklumkan bahawa kita menggunakan platform Cisco Webex Event, di mana kebiasaannya kalau tuan-tuan guna aplikasi-aplikasi lain seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya, mungkin tuan-tuan nampak muka tuan-tuan, tapi guna Webex Event ni tuan-tuan tak nampak muka sendiri. Jadi jangan terkejut. Kalau kata dekat rumah tu, kalau kamu orang semua tak payah, jangan risau, sebab muka tuan-tuan dan puan memang tidak akan dipaparkan. Tuan-tuan dan puan hanya akan nampak muka ahli panel dan juga moderator sebentar saja lagi. Dan sekarang ni sebenarnya boleh nampak pun di skrin sama ada laptop ataupun handphone masing-masing. Tuan-tuan dan puan Yayasan Wakaf Malaysia mengucapkan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan untuk hadir pada majlis ilmu pada petang ini. Sebenarnya kalau kita melihat pada majlis petang ini, ada sesuai dengan satu hadis Nabi SAW, iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Telah bersabda Nabi SAW ketika mana baginda berkata kepada para sahabat, apabila kamu melewati taman-taman syurga, farta'u, maka berhentilah. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah? Wa ma riyadil jannah? Apakah itu taman-taman syurga? Nabi menjawab, hilakul zikr. Maksudnya halakah zikir ataupun majlis ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan hadir pada hari ini, insyaAllah tuan-tuan pun dah tengok iklan kita, taman-taman syurga, dan subscribe, register, join. Jadi pada petang ini kita akan menyempurnakan satu lagi webinar wakaf siri 2. Kita sebenarnya dah ada dulu siri 1 tahun lepas, ini siri 2 dengan tajuk pembangunan hartanah wakaf di Malaysia, antara potensi, realiti dan solusi. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan keempat jejaka yang saya masukkan tadi. InsyaAllah pada petang ini moderator kita adalah Profesor Madya Dr. Amir bin Syahrudin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Apa khabar Dr. Amir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya panel kita yang pertama adalah Tuan Haji Fakhruddin bin Abdul Rahman, Kawal Tadbir Unit Pembangunan Hartanah dan Harta Wakaf Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Ustaz Fakhruddin, apa khabar? Alhamdulillah, baik-baik. Panel seterusnya Dr. Haji Muhammad Nur Ropiah bin Abu Bakar, Naib Presiden 2 Huda Holdings Berhad. Khabar Dr. Mano? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tidak asing, tidak bukan. Dikenali ramai sudah semestinya Fadil Tuan Haji Ustaz Nazri bin Cik, Pengurus Besar Perhubungan Strategik Bank Islam Malaysia Berhad. Apa khabar Ustaz Nazri? Alhamdulillah, waras. Baik, insyaAllah. Jadi Waras lah. ingin saya memberikan sedikit makluman kepada tuan-tuan dan puan bahawa kesemua ahli panel yang kita jemput, termasuklah tuan moderator adalah mereka yang pakar di dalam bidang wakaf, insyaAllah. Jadi macam kita maklum, Dr. Amir memang Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, mempunyai ilmu dan pengalaman yang sendiri daripada pendidikan, terjun ke dalam bidang industri untuk mempraktikkan segala-segala ilmu dan juga pengalaman berkaitan dengan wakaf. Kita saja maklum. Yang seterusnya Ustaz Fakhruddin, memang otak Pulau Pinang lah. Siapa yang buat industri wakaf, especially yang buat tesis master, PhD, mesti jumpa Ustaz Fakhruddin. Kalau tak jumpa, kira tesis ni tak sah. Jumpa Dr. Makno, kita tahu Udau tu satu agensi yang sangat-sangat membantu dengan pengusaha wakaf di Malaysia. Saya lah menjadi rujukan saya selama ni, baik master baik PhD. Kita faham, kita maklum mengenai ilmu-ilmu yang ada. Baik, sebelum kita meneruskan sesi webinar petang ini, kita ada slot
daripada YB Ustaz Haji Marzuq bin Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam. Kita sama-sama saksikan ucap pertama daripada YB Ustaz Haji Marzuq bin Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam. Bersama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Para peserta webinar wakaf Yayasan Wakaf Malaysia yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang ke webinar wakaf Yayasan Wakaf Malaysia pada petang ini yang bertajuk Pembangunan Hartanah Wakaf di Malaysia, Antara Potensi, Realiti dan Solusi. Semoga perkongsian oleh panel-panel yang sememangnya hebat-hebat belaka pada hari ini dapat sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, wakaf ketika ini telah menjadi satu subjek yang semakin rancak dibincangkan di negara kita. Sama ada melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan juga melalui forum-forum yang dianjurkan oleh pihak yang pelbagai yang berkepentingan. Pembicara-pembicara wakaf terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan institusi seperti daripada para asatizah, para akademik, pakar-pakar hartanah dan kewangan, institusi perbankan dan kewangan Islam dan juga pelbagai masyarakat awam. Di pihak kerajaan pula, penglibatan kerajaan persekutuan dalam pembangunan wakaf telah bermula semenjak dari rancangan Malaysia ke-8 dengan penubuhan Jabatan Wakaf, Zakat, Haji, iaitu dalam singkatan dipanggil Jauhar, pada tahun 2004 dan selanjutnya Yayasan Wakaf Malaysia pada tahun 2008. Sektor wakaf terus dijadikan sebagai antara agenda utama di dalam setiap rancangan Malaysia yang seterusnya sehingga kini, dan sejumlah dana yang besar telah diperuntukkan kepada Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia bagi membantu pihak Majlis Agama Islam Negeri ataupun MAIN membangunkan tanah wakaf. Selain daripada itu, keseriusan kerajaan persekutuan untuk melonjakkan agenda wakaf dapat dilihat melalui pemberian insentif potongan cukai kepada pewakaf di bawah subsection 44-6 dan 44(11)C Akta Cukai Pendapatan 1970 yang terkini insentif potongan cukai khas untuk wakaf di bawah subsection 44(11)D Akta yang sama. Bagi kaki tangan kerajaan pula, kerajaan melalui pembentangan bajet 2018 telah membenarkan kaki tangan awam untuk memohon pembiayaan daripada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam ke atas hartanah yang dibangunkan di atas tanah wakaf. Selanjutnya, di perangkat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, satu akta pemajuan tanah wakaf sedang disediakan bagi mengawal selia pembangunan di atas tanah-tanah wakaf supaya ianya selaras dengan perundangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di perangkat institusi kewangan, Bank Negara Malaysia melalui Association of Islamic Banking and Financial Institution Malaysia telah menubuhkan MyWakaf yang pada ketika ini dianggotai oleh 6 buah bank, iaitu Afing Islamic Bank Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Bank Rakyat, Maybank Islamic Berhad, RHB Islamic Malaysia Berhad. Bank-bank tersebut telah mula membuka pintu dan terlibat secara aktif dalam pembangunan wakaf. Pihak pemaju kini telah mendapatkan pembiayaan jejambat, bridging financing, bagi membangunkan hartanah wakaf, dan pembeli pula boleh mendapatkan pembiayaan akhir and financing untuk membeli aset-aset yang dibangunkan di atas tanah wakaf. Selain daripada itu, pihak Islamic Development Bank IDB dalam beberapa siri perbincangan telah turut menawarkan kemudahan pembiayaan
bagi pembangunan tanah wakaf di Malaysia. Manakala Suruhanjaya Security pula pada 12 November 2020 telah melancarkan Wakaf Future Framework sebagai garis panduan pelaksanaan wakaf dalam produk-produk pelaburan. Para hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, melalui pembentangan bajet 2021 pula, kerajaan telah mengumumkan bahawa pengurusan wakaf akan diperkasakan melalui kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dengan agensi-agensi kerajaan persekutuan, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Sebuah pelan induk wakaf nasional akan diwujudkan bagi memastikan pengurusan wakaf yang lebih cekap dan dapat memaksimumkan mobilisasi aset wakaf pada masa hadapan. Bukan mudah untuk mengurus dan membangunkan wakaf ini, namun di sebalik kekangan-kekangan yang ada, terdapat beberapa projek pembangunan wakaf selain daripada yang menggunakan geran kerajaan telah berjaya dilaksanakan menggunakan kaedah dan instrumen kontemporari. Antara yang boleh dibanggakan adalah seperti pembangunan menara imarah wakaf di wilayah persekutuan menggunakan model build, operation, transfer secara sinergi antara tiga pihak, iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP selaku pemilik pemegang amanah tanah wakaf, Tabung Haji selaku pemajak dan pemaju, dan Bank Islam Malaysia Berhad selaku penyewa utama. Selain daripada itu, kejayaan projek pembangunan tanah wakaf di Pulau Pinang dan Kedah yang dibangunkan oleh UDA Wakaf Sdn Berhad menggunakan model kerjasama dengan MAIN dan kaedah jual pajakan boleh dikembangkan lagi kepada tanah-tanah wakaf yang lain di seluruh negara bagi menyelesaikan isu tanah-tanah wakaf yang masih belum dibangunkan. Sebagai menyambut usaha semua pihak dalam memartabatkan wakaf ke arah kegemilangan seperti mana di masa lampau, sudah tiba masanya satu usaha bersepadu dan holistik dirancang dan dasar atau pelan induk pengurusan wakaf secara berstruktur disediakan bagi memastikan instrumen dan aset-aset wakaf dapat dijadikan sumber yang bernilai kepada pembangunan negara. Harapan saya agar sesi webinar wakaf pada hari ini akan dapat membuahkan satu pelan tindakan atau sekurang-kurangnya mencetuskan satu rumusan ke arah merealisasikan pembangunan wakaf yang mampan. Akhir kalam, saya mengucapkan selamat berseminar kepada semua dan saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitulah ucap pertama daripada YB Ustaz Haji Mahzud bin Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kita mengambil serius intipati yang telah pun diucapkan, dan sebenarnya sokongan daripada semua pihak adalah amat signifikan dan begitu penting dalam memastikan pembangunan hartanah wakaf di Malaysia ini terus subur, kekal dan maju di masa akan datang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya serahkan kepada moderator, ingin saya berikan sedikit makluman. Di ruang bawah tuan-tuan, sama ada handphone ataupun laptop, akan ada satu ruangan chat. Di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan sebarang soalan yang akan diutarakan sebentar nanti oleh moderator. Kami di sini akan maklumkan soalan-soalan tersebut. Boleh pilih sama ada untuk terus kepada general ataupun ahli panel yang ingin diajukan soalan. Baik, tanpa membuang masa, saya ini menyerahkan platform webinar wakaf Badul M32 pembangunan hartanah wakaf di Malaysia, antara potensi, realiti dan solusi kepada yang berusaha, Profesor Madya Dr. Amir bin Syarudin, Ketua Puan Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia sebagai moderator dan juga ahli panel. Baik, tafadhal ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sahabat saya Ustaz Fazli selaku MC pada petang ini, dan yang saya hormati ahli panel yang kita jemput khas ke dalam webinar siri 2 Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi tajuk yang kita pilih pada petang ini sangat penting,
dan tajuk yang menjadi perhatian memang ke semua penyelidik dan juga orang yang nak tahu tentang wakaf ini, iaitu pembangunan harta wakaf di Malaysia di antara potensi, realiti dan juga solusi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah hari ini ramai kita berwebinar pada petang ini. Kita kurang lebih kita ada lebih 165 orang partisipan yang sama-sama bersama kita pada petang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa panel yang akan membicarakan topik kita ini yang kita undang khas. Yang pertamanya ialah Ustaz Fakharuddin daripada Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Ustaz memang otai lama yang telah berkecimpung dan bergelumang dengan pembangunan harta wakaf. Banyak pengalaman yang kita akan cungkir daripada Ustaz pada petang ini. Dan yang kedua, panel yang kedua ialah Dr. Muhammad Noor daripada UDA. Ini orang yang penting yang memang membangunkan tanah wakaf di negara kita. Dan yang panel yang ketiga yang tak asing lagi ialah Ustaz Nazri Cik daripada Bank Islam Malaysia, yang kita memang tahu bahawa sektor kewangan Islam, perbankan Islam sepatutnya memang menjadi pemain utama yang menyumbang kepada pembangunan harta wakaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang kita pilih hari ini ialah tentang pembangunan harta wakaf, yang saya rasa kita perlu rungkaikan kerana berdasarkan kajian yang kita dapati bahawa banyak lagi tanah-tanah wakaf di negara kita ini masih lagi belum dibangunkan. Mengikut kajian kami pada tahun 2016, dalam lebih kurang 12% sahaja tanah-tanah wakaf di Malaysia ini telah dibangunkan. Maksudnya ada 88% lagi tanah yang belum dibangunkan. Maksud kita dibangunkan ni dari sudut pembangunan yang boleh mendatangkan pulangan kepada Majlis Agama Islam dan juga kepada masyarakat. Jadi inilah yang kita nak rungkaikan. Adakah benar persepsi yang mengatakan bahawa pentadbiran wakaf, aset wakaf ini agak lemah? Adakah benar persepsi tersebut ataupun realitinya bagaimana? Jadi yang ini yang saya rasa yang kita nak bincangkan sama-sama. Jadi untuk soalan pertama kepada Ustaz Fakharuddin selaku otai dalam pembangunan hartanah ni Ustaz, dan Ustaz pun banyak pengalaman dalam mengembangkan, memajukan aset-aset tanah wakaf di Pulau Pinang. Yang kita rasa yang boleh dijadikan contoh ialah wakaf Siti Aisyah. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit pengalaman Ustaz dari sudut latar belakang bagaimana kita nampak ia satu kejayaan yang boleh kita inspirasikan, boleh kita contohi di tempat-tempat yang lain. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang wakaf Siti Aisyah tu Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Amir dan terima kasih pada pihak Yayasan Wakaf Malaysia yang mengundang saya dan untuk bersama-sama berkongsi sedikit pengalaman berkaitan dengan pembangunan wakaf di Pulau Pinang, terutama wakaf Siti Aisyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian dan ruang masa yang ada ini memberi manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah. Sebenarnya usaha kita untuk membangunkan hartanah wakaf di Pulau Pinang, nampaknya yang menjadi perhatian adalah wakaf Siti Aisyah. Dari segi sejarah pembangunan wakaf kita di Pulau Pinang ni adalah lama juga, masa yang lama. Dari segi tanah-tanah wakaf kita yang wujud lebih 200 tahun dulu, sebab kita berada dalam negeri Selat, pentadbiran Inggeris, dan pada ketika itu hartanah-hartanah wakaf telah diuruskan secara berstruktur di bawah pentadbiran Muslim and Hindu Endowment Board pada tahun 1905. So itu isu-isu pada masa itu wujudnya satu badan yang menguruskan hartanah wakaf, dan disitulah dapat dilihat pembangunan hartanah wakaf itu dilaksanakan. Yang sebab tu di Pulau Pinang ni, kalau tuan-tuan dapat ziarah ataupun melancong kat Pulau Pinang, kita ada satu kawasan di area kawasan wakaf Kapitan Keling itu. Kita nampak dia lebih kurang macam kampung gelam di Singapura. Itulah kawasan wakaf kita, tinggalan tok nenek kita dulu, dan itulah memberi inspirasi kepada kami di Pulau Pinang untuk melihat kalau kita di zaman kita ini untuk meneruskan perancangan pembangunan hartanah wakaf. Dan antara yang kita telah bangunkan
Oh, minta maaf saya tak share dia punya apa. Cuma dari segi wujudan Wakaf Siti Aisyah ni yang wujud sejak 1901, 30 September 1901, di mana pada ketika itu Siti Aisyah, kami di Pulau Pinang ni kita ada sistem trust deed, di mana trust deed ini akan disimpan di pejabat tanah daerah ataupun PTG berkaitan dengan pewujudan sesuatu hartanah wakaf itu sendiri. Itu satu sistem yang wujudlah zaman Inggeris dulu yang ada di Pulau Pinang, saya ingat Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Dan kita pun mengenai pasti hartanah ini melalui trust deed yang diwujud dan didaftarkan di PTG, begitu. Kemudian apabila wujudnya dokumen berkaitan dengan hartanah wakaf ini tersimpan di PTG dan secara tradisinya hartanah wakaf ini akan diuruskan oleh pihak yang telah diamanahkan oleh pewakaf, terdiri dari dua anaknya, iaitu di pihak lelaki dan perempuan, Ahmad Nordin dan Saedah. Okey, mereka inilah yang menguruskan hartanah wakaf ini sehinggalah pada satu ketika ini saya lihat apabila ada masalah dari segi pengurusan wakaf yang diuruskan oleh anak cucu sendiri yang menyebabkan hartanah wakaf itu mengalami masalah dari segi pengurusannya yang menyebabkan dari segi sejarah wakaf Siti Aisyah ini sendiri pun dia terjebak dengan pelbagai masalah dalam pengurusannya oleh pihak pemegang amanah terdahulu, iaitu di kalangan anak cucu pewakaf lah yang terdiri daripada dua beradik tadi, Ahmad Nordin dan Saedah. Okay, dua beradik ini telah diamanahkan oleh Siti Aisyah untuk menguruskan harta wakafnya. Jadi diwujudkan melalui trust deed 1901 di mana dia telah menentukan beberapa bidang tanah untuk diuruskan oleh waris di sebelah Nordin dan yang beberapa bidang tanah diuruskan oleh waris di sebelah Saedah. Keseluruhan harta yang diwakafkan tu hampir 18 ekar dan dalam proses semasa pengurusan di pihak pemegang amanah itu sendiri, harta wakaf ini terlibat dengan pengambilan balik daripada pihak kerajaan dan sebagainya, dan papasan dibayar kepada pihak waris ketika itu, dan cara mana dia diuruskan tu kita wallahualam tak pasti. Cuma dalam keadaan apabila tempoh masa yang lama diuruskan oleh pihak pemegang amanah secara individu, lahirlah rasa baiknya kita cairkan harta ni, kita bahagi-bahagikan dalam bentuk nilai tunai. Itu cabaran yang hadapi dalam pembangunan hartanah wakaf Siti Aisyah itu sendiri. Ini menyebabkan terdapat isu yang dihadapi oleh wakaf Siti Aisyah ini di mana satu ketikanya sebahagian daripada tanah-tanah yang diuruskan oleh satu pihak waris di pihak Nordin ini telah terjual kepada satu syarikat, iaitu Syarikat Seberang Baru Sinar Berhad, dan satu lagi bidang tanah yang diuruskan di pihak waris sebelah Saedah ini juga hampir terjual. Jadi kalau kita bincangkan tadi, saya sebutkan ada beberapa lot hartanah wakaf yang telah diwakafkan oleh Siti Aisyah, seperti mana yang saya nak sebutkan di sini, iaitu lot 202, lot 1443 dan lot 144. 1444 ini adalah tanah wakaf yang telah diuruskan di pihak Ahmad bin Nordin. Kemudian beberapa bidang tanah lain diuruskan oleh pihak Saedah binti Nordin, iaitu lot 200, 1441, 1442 dan 252.
Okey, kedudukan lot-lot tanah ini adalah bersempadan melainkan lot 1119. Itu maksudnya semua lot-lot melainkan lot 119 itu berada di satu tempat. Ya, berada di satu tempat, dan saya sebutkan tadi dia terlibat dengan lebuh raya, terlibat dengan dan secara tak langsung meletakkan tanah ini sebagai tanah yang begitu strategik, dan begitu strategik, dan dia pun hampir dengan lebuh raya jalan ke lebuh raya Timur Barat. Jadi utara selatan Timur Barat itulah kedudukan hartanah Siti Aisyah. Tapi ketika mana dia diwakafkan dulu saya difahamkan. Ini pun saya pun tak ada lagi zaman tu. Ceritanya dia sebagai hanyalah kawasan Paya Bakau. Tetapi masa pihak Majagama ambil alih, kawasan ini dah jadi kawasan sawah. Kawasan sawah. Dia tak seumpama tanah-tanah wakaf kita yang lain yang terlibat dengan penghunian setinggan dan sebagainya. Tapi yang ini tanah sawah tetapi sebelah highway, tempat yang strategik. Ini menyebabkan tanah wakaf Siti Aisyah ni mudah dan senang untuk kita ajukan. Berbalik kepada sejarah wakaf Siti Aisyah ini yang menghadapi pelbagai rintangannya yang saya sebutkan tadi, yang sebahagian daripada hartanah yang diuruskan oleh anak yang bernama Ahmad bin Nordin ini telah terjual. Dan telah pun berpindah milik kepada syarikat Seruan Baru Seruan Berhad. Ini kalau dalam slide yang saya sediakan tu, kita boleh tengok bagaimana catatan hak milik itu telah didaftarkan atas nama, telah berpindah milik daripada pemegang amanah terdahulu dan didaftarkan di atas nama satu syarikat itu sendiri. Inilah cabaran yang terpaksa dihadapi oleh hartanah wakaf Siti Aisyah, dan kami di pihak Majagama berperanan untuk mempertahankan hartanah ini. Dengan sebab itu juga pihak Majagama mengambil masa, saya ingat hampir 23 tahun mencabar dan menuntut semula, dan dokumen penting yang kita kemukakan untuk berhujah di mahkamah adalah surat ikatan amanah. Jadi apa-apa pun sirah ataupun hujah wakaf merupakan sesuatu yang amat penting untuk mempertahankan hak wakaf itu sendiri. So dari segi dokumentasi itulah dokumen yang akan membantu kita untuk berhujah dan mempertahankan hartanah wakaf ini apabila sampai ketika mana walaupun ia telah terjual dan berpindah milik. Inilah keadaan di mana dari segi maklumat dan juga data, dari segi rekod dokumentasi itu amat penting untuk kita memastikan, dan inilah yang kita boleh kaitkan dengan sifat mu'abbad itu. Ya betul, sifat mu'abbad atau wakaf kena kekal, tapi kita kena pastikan juga dari segi documentation, pengurusan rekodnya itu amat penting untuk kita memastikan masa depan hartanah wakaf, dan di situ juga ada sirahnya, ya begitu. Dan sebenarnya yang saya sebutkan tadi, sebidang tanah di satu pihak hartanah wakaf ini telah terjual, berpindah milik, dituntut semula, dan kita berjaya dalam kes yang berpanjangan selama lebih 23 tahun ini. Kita banyak proses perundingan dan sebagainya dengan pihak pembeli, dengan pihak waris dan sebagainya. Dan pada pihak waris itu pada ketika itu yang memihak kepada kita pun ada, yang tak berani jumpa pihak Majagama pun ada, sebab telah melakukan kita sebutkan salah guna ataupun penyelewengan bagi hartanah wakaf ini sendiri. Dan sebidang tanah satu pihak lagi, belah Saedah yang saya sebutkan tadi juga, ada usaha-usaha untuk bersama dengan pemaju untuk memajukan hartanah tersebut, dan alhamdulillah untuk hartanah di sebelah Saedah ini kita sempat selamatkan, kita pertahankan, kita masukkan kewek pendaftar, pihak pendaftar pentadbir tanah masukkan kewek, dan alhamdulillah hartanah inilah yang kita telah bangunkan sekarang ini, di mana kita namakan sebagai pembangunan wakaf Siti Aisyah fasa 1. Pembangunan Siti Aisyah fasa 1 ini mengikut 9 ekar, manakala fasa 2 insya-Allah kita akan saksikan nanti perancangan yang telah kita usahakan untuk pembangunan wakaf Siti Aisyah fasa 2 yang mengangkumi lebih daripada 6 ekar.
Ini usaha-usaha yang kita jalankan. Yang paling penting kita hendak melihat dari segi apa yang telah ditentukan amanah kepada harta yang telah ditinggalkan oleh Siti Aisyah ini. So, Okey, Ustaz Fakhruddin, saya rasa saya mencelah sedikit. Saya rasa Ustaz telah memberi satu latar belakang yang sangat jelas. Maksudnya nak membangunkan satu tanah wakaf ini bukan semudah ABC lah. Contohnya dalam Siti Aisyah ni bergelut dengan perundangan, di mana inilah yang sebenarnya yang kita nak memahamkan masyarakat bahawa mengapakah Majlis Agama Islam Negeri sepatutnya mempertahankan tanah wakaf ini, kerana banyak isu-isu, banyak kes-kes yang timbul di mana pewaris telah menjual tanah-tanah wakaf tersebut. Ini memang real case dalam konteks pewaris Nurdin tadi itu, ada sebahagian tanah ni telah dijual. Jadi satu kemelut pula bila Majlis Agama Islam Negeri terpaksa menuntut semula hak untuk pewakaf tu. Ini tidak sepatutnya berlaku, tetapi inilah realitinya berlaku. Jadi Majlis Agama Islam Negeri terpaksa bekerja keraslah untuk mendapatkan penjagaan pewartaan wakaf tadi. Jadi alhamdulillah, maksudnya 9 ekar telah dibangunkan sebagai fasa 1, dan kita akan saksikan satu lagi 9 ekar akan dibangunkan. Yang ini saya rasa siapa-siapa yang lalu tepi highway nak ke utara tu memang akan nampaklah Jeruk Pak Ali kat situ kan. Area tu Jeruk Pak Ali tu singgah, itulah wakaf Siti Aisyah. Okey, jadi saya rasa saya nak pergi kepada panel kita yang kedua, Dr. Makno. Jadi Dr. Makno UDA selaku developer kepada projek Siti Aisyah ni. Jadi bagaimana UDA terlibat dan bagaimana UDA melihat potensi yang ada di Siti Aisyah, wakaf Siti Aisyah, dan bagaimana projek ini boleh menyumbang kepada pembangunan yang lebih mampan kepada kawasan tersebut. Silakan Dr. Makno. Okay, bismillah. Terima kasih Dr. Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya mengucapkan bihuda, mengucapkan terima kasih kerana menyebut kita berkongsi pengalaman. Saya sebenarnya kalau cerita pasal Siti Aisyah ni gugup sikit lah. Kat tuan tanah dia ada sebelah kan. Jadi kalau apa-apa nanti kita share je lah. Sebenarnya kita kalau saya share slide dia. Ini ada perancangan ni yang saya nak ceritakan tadi tu, ya UDA sebenarnya telah membuat kajian tanah wakaf ni masa tahun 70-an lagi. Kita ada di bawah masa tu UDA masih Berbadan Pembangunan Bandar, Urban Development Authority lah, UDA lah nama dia. So masa tu kita buat kajian tanah wakaf ni kepada Penang, sebab Penang kita ada pejabat wilayah. Dan tahun 60-an kita telah meletakkan kaki tangan UDA di Majlis Agama Islam untuk membantu masa tu Umat Islam untuk kita buat administration, buat legal matters, lepas tu dengan apalah sekali dengan kewangan lah. Yang kita cadangkan masa tu adalah kita tengok macam Dr. Fakhruddin cakap tadi, yang museum safe lah. Kita pernah cadangkan kat situ as kita punya basicnya untuk wakaf lah. Tapi untuk Siti Aisyah ni selepas tu bila penghujung tahun 80-an tu dah tak ada letakkan setahun lah, makna Majlis Agama Islam bergerak sendirilah. Selepas tu baru kita dapat satu idea untuk develop tanah Siti Aisyah yang macam Dr. Fakhruddin cakap tadi tu. Objektif masa tu kita nak buatlah untuk memenuhikan amanah wakaf dengan menjana hasil secara maksimum lah untuk wakaf. Lepas tu konsep pembangunan kita sebagai Majlis Agama Islam Pembina sebagai pemilik, kita satu adalah sebagai pembantu lah menurunkan pembangunan dan pemasaran projek sendiri. Ini adalah model penjagaan yang kita buat lah dengan very straightforward. Peranan UDA sebagai Majlis Agama Islam menyediakan tanah yang untuk dimajukan.
pembahagian kos itulah nilai tanah semasa, dan pembahagian keuntungan adalah nilai tanah semasa itu campur 20% lah, sekali 7% ke 7% lah, dan jumlah kewangan adalah mengikut jualan tolak pada majlis Islam. Dan inilah tapak tadi yang kata seperti itu. Lot adalah ni, dia adalah 9 ekar tu. Kita tanah adalah tanah, kalau di Pulau Pinang tu kalau dia cakap first tu adalah tanah free tu lah. Kadang tanah tu dalam bidang komponen masa kita benakan, kita dalam 9 ekar tu kita boleh buatkan dalam 76 unit rumah tiada tingkat, dan 9 unit kedai 3 tingkat yang boleh buat 27 unit lah. Itu dan kita serahkan masa tu adalah Oktober 2012. Kalau nak tengok kita punya teknologi kecabaran sambung pada berdiri dekat tadi tu, kita dah start Siti Aisyah ni dalam 2006. 2006 dia ni ada cabaran lah bagi semua. Kalau kita nak develop tanah wakaf lah, maknanya kalau salah satu tanah tu dia sebenarnya development ni sama macam tanah-tanah komersial biasa, tapi dia ada isu lain lah. Dia ada 2 atau 3 fakta yang kita terlibat dengan orang Islam lah. Mana kalau kita tengok tu 2006 kita Pulau Pinang meluluskan cadangan apa, kita punya fatwa, lepas tu dan sesama baru kita nak buat ONUA, lepas tu perusahaan kebenaran merancang, lepas tu perusahaan sekolah lingkungan semua tu lah, dan kita serahkan tu Oktober 2012. Ini adalah apa kata orang tu, perjalanan kalau kita yang kita alami lah masa nak buat tanah-tanah wakaf ni. Dan saya pakai beli dekat tadi more on dia punya kata orang tu dalam majlis Islam. Yang ini bila kita nak start on development tu, dia start tu banyaklah isu-isu development dia. Dan based on pada yang kita buat develop sebenarnya 6.2 ekar tu, dan konsep model yang kita buat tu, usaha sama tu, makna kita serahkan pada majlis Islam dengan apa, nilai tanah semasa tu dia dapat dalam 9 unit 3 tingkat lah, kemudian tu dalam 27 unit. Mana satu lepas tu kita dalam janjian kita tu, bila ada lebihan daripada penjualan rumah-rumah yang 76 unit kita buat tu, kita akan bagi 30% lagi kepada majlis Islam lah, maknanya 30% majlis Islam dan 70% dah sebagai remaja setelah tolak modal lah. Maknanya lepas tu dia dapat ekstra selain daripada yang 9 unit tingkat tadi tu, dalam 600 ribu lah yang dalam bentuk tunai ya. Kita ikut masa dulu yang kita buat kajian tu, sewaan kedai tu adalah 15,000 sebulan lah. Tapi yang ni kalau dia boleh konfirmkan yang latest lah. Lepas tu kalau kita buat dalam melaksanakan pembangunan ni, maknanya kita ada 2 kaedah hak milik lah. Maknanya kalau Siti Aisyah tu kita menggunakan hak milik, dan yang kita buat sekarang ni lah, maknanya secara pajakan 15A. Yang tu kalau kita tengok pada skrin tu 15A, dan kita pun ada contoh yang untuk stratal yang untuk. Dan next slide tu kita tengok macam kaedah pajakan antara UDA, Majlis Islam dan Majlis, dan pembayaran untuk bulan tu mana 3 lah. Makna kalau kita tengok pihak yang terlibat, mana Main sebagai pemilik daftar atau pemilik pajakan, UDA sebagai pemaju, pembeli sebagai penerima pajakan. Kalau di Penang dia tak ada ukatan jual beli, maksudnya dia gunakan pajakan lah. Satu tempoh pajakan 99 tahun penerimaan di ini. Sebenarnya tanah tu tanah tu, tapi bila kita tak boleh dihibah, tak boleh dibina milik tu, kita jadikan dia
pajakan 9 tahun lah. Dan harta merupakan di kediaman sahaja tu, dan pinjaman tidak boleh melibatkan jual beli. Dan memajak harta tersebut boleh boleh mana dia sublet pada yang ketiga tu lah. Dan dalam kita punya perjanjian tu, kita dah siap-siapkan makna pemajak tu dia ada nama kedua untuk pelaku. Ini perancangan kita. Lepas tu kalau dalam bentuk cabaran masa kita selain tadi yang kronologi tu, kita ada 4 cabaran kita kat sini. Mana satu tu adalah sirah, kita kena maju, kita kena itulah mana apa sirah ketika itulah. Ada dia wakaf khas ke wakaf hadiah semua tu. Dan satu lagi adalah syarat-syarat PBT. Ini kita memang keperluan setiap developer memang kena ikut syarat untuk development order tu yang untuk kemajuan tu. Yang ni memang kita sebagai pemaju kena ikut, dan di sini dia banyak cabaran lah, makna dari isu penyerahan penyelenggaraan contoh jalan atau semua itu kita kena serahkan. Dan yang ketiga adalah bentuk fatwa. Yang keempat tu adalah yang kita kena memang kat mana-mana pun bila saya buat apa ni isu kita ni bila financing lah. Kalau tengok contoh sini kan, kalau tengok sirah tu yang Siti Aisyah tadi yang mungkin Alvin tak sempat nak share dia punya slide tu. Ini adalah sirah yang untuk Siti Aisyah lah, yang berlaku pada 1901 tu lah. Makna sirah ni yang kita ikut pakai macam-macam mengadakan kenduri arwah, membayar RM3 untuk meningkatkan tanah tu. Ini adalah sirah-sirah yang kita kena ikut masa kita buat pembangunan tanah. Dan isu kedua ni adalah fatwa. Fatwa ni yang mana setiap negeri berbeza-beza. Macam di Penang, kita malam dulu memang kata Ruki, satu inci pun tanah wakaf kita tak boleh serahkan. Maknanya setiap dia punya green area, TNB tu, dia mengadakan pajakan lah. Dia memang ada title setiap individu macam TNB, jalan, maka ada title ini. Kalau kita tengok ni setiap negeri berbeza-beza. Macam baru ni kalau di Kedah pun kita dia cukup Penang, tapi dia kena keluar fatwa dia sendiri juga. Kalau kita buat di Kedah baru ni ada polisi juga. Dan kalau di Selangor dia dah siap-siapkan penyerahan semua tu. Fatwa bergantung pada negeri masing-masing. Dan yang rasa yang very critical kata yang cabaran betul ni dengan PBT lah kita. PBT ni kalau kita tak ikut, kita tak boleh dapat PDO punya kelulusan development order ni kan. Mana dari segi pencawang elektrik, paritan, semua kalau ikut PBT kena serahkan kepada dia untuk dia buat macam ni. Tapi kalau isu di Siti Aisyah, dia mana tanah inci tanah wakaf tu kita tak boleh serahkan. Jadi kita menggunakan kaedah pajakan tadi lah, mana dengan minimum RM2 untuk pajakan lah. Maknanya setiap jalan, setiap TNB tu, hoji tu semua ada title. Yang ini very crucial lah yang ini. Dan yang akhir ni yang masa Siti Aisyah ni yang paling ni lah pembiayaan akhir dalam masa tu lah. Ikut dulu masa saya berterlibat tu masa kita dah 80% rumah dah siap masa tu. Kita seperti itu tak ada lagi pembeli dah ada, tapi bank untuk bagi pinjaman tu tak ada. Pas isu dia pasal tanah kan tak boleh dijual, tak boleh dipajak. Jadi isu kat bank tu dia macam tak ada collateral lah. Masa tu memang kita, saya terlibat dalam so kita macam pergi setiap bank. Setiap bank, kita pergi Afin Bank, kita pergi CIMB, kita pergi M-Bank, kita pergi
Bank saya ingat yang paling kita minta present kat bank negara ketika itu pun tak lepas. Tapi ketika itu bila kita ni PRJ Bank lah, first bank yang bantu kita daripada untuk bagi financing tu lah. Masa bank ni kita mengambil masa dekat 2 tahun lah nak menyelesaikan isu financing. Kalau kita kan biasalah kita tak adalah nak beli cash kan, maknanya kita kena perlukan pembiayaan tu. Jadi itu yang isu yang saya rasa masa tu memang very critical kat kita, sebab dah 80% siap. Lepas tu untuk makluman kami, kita masa tu guna internal fund kan. Kalau kita dah keluarkan itu voucher tak ada income masa tu masuk, jadi management pun fury lah. Masa tu memang kita all out nak cari bank-bank, dan kita berterima kasih lah kepada Bank Islam satu selepas ni datang Bank Islam. Wah jugalah kita bergaduh dengan officer semua tu, and last kita dapat bank. Mana ketika itu untuk Siti Aisyah tu is 2 bank yang kita boleh berterima kasih lah untuk menyelesaikan financing kita tu. Selepas tu sekarang ni adalah 2-3 bank gitu. Terima kasih Dr. Magno. Saya rasa alhamdulillah. Jadi kalau saya boleh recap apa yang Dr. Magno bentangkan tadi, maksudnya setelah Ustaz Fakhruddin cerita tentang latar belakang, kemudian bersetuju untuk membangunkan Siti Aisyah ni dengan keluasan 9 ekar. Jadi waktu tu kita decide untuk bangunkan 76 unit rumah teres dan 9 unit rumah bilik. Okey, dan of course yang 76 unit rumah teres tu akan dijual, dan kita pun tahu bahawa perkataan tak ada dia kepajakan tu. Dia dipajak, sorry. Jadi satu yang isu dia adalah beli tu. Betul, sebab tanah wakaf ni kata dalam hadis la yubah wala yuhab wala yuras. Tidak boleh dijual beli, tidak boleh dihibahkan, dan juga tidak boleh diwarisi. Jadi solusinya yang telah kita ambil, dan Majlis Fatwa Pulau Pinang belum telah bersetuju supaya kita pajak dengan tempoh, iaitu tempoh 90 tahun tadi kan? 99 tahun. Dan isu yang timbul, isu yang timbul apabila pembeli-pembeli yang nak membeli dalam tempoh nak pajak dalam tempoh 99 tahun tu, dia perlukan financing. Financing ni kita tahulah dekat bank, kalau rumah tu tidak boleh dicagarkan, dia tidak akan susahlah bank untuk memberi financing. Jadi waktu tu kita nampaklah struggle-nya ialah bila dah siap projek, pembeli pun ada tetapi financing pula sangkut. Jadi ini yang saya rasa alhamdulillah waktu tu sampai tahap pergi jumpa bank negara pun tak boleh ada masalah, tetapi kesediaan RRGH Bank dan juga Bank Islam untuk memberi pembiayaan kepada pembeli-pembeli, bukan pembeli, pemajak tanah ni, yang tu yang saya rasa kita perlu bertanya dengan Ustaz Nazri. Jadi Ustaz Nazri, bagaimana waktu tu Bank Islam dilihat mengambil satu risiko lah, bagi saya satu risiko yang besar untuk kita support, untuk kita beri sokongan lah kepada projek pembangunan harta wakaf ni. Jadi silakan Ustaz Nazri, bagaimana Ustaz Nazri melihat projek ini, cabarannya, dan kemudian akan datang ni bagaimana untuk kita menguruskan pembangunan harta wakaf di Malaysia ni. Silakan Ustaz Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amir, ahli panel, sahabat-sahabat sekalian. Pertama sekali saya berterima kasih kepada Yayasan Wakaf Malaysia yang menjemput saya bersama sebagai panel pada petang berbahagia ini. Memang seperti mana disebut oleh Dr. Magno Fakhruddin tadi, menunjukkan banyak pahala yang boleh dibuat sebenarnya dari sudut membangunkan harta wakaf di Malaysia ini. Cabarannya banyak, termasuklah bila mana dibangunkan secara komersial, dan kita mengharapkan supaya aset yang dibina tersebut diambil alih supaya kesan berpanjangan boleh dilakukan, yang tak lain dan tak bukan ada pendapatan melalui financing dan sebagainya.
Jadi membangunkan tanah wakaf ini kalau kita melihat daripada perspektif bank, isu yang terbesarnya adalah isu credit enhancement lah, iaitu apa mitigation untuk bank bila mana berlaku kegagalan pembayaran and financing satu ketika nanti. Itu isunya. Jadi kalau kita membeli rumah biasa pada masa sekarang, dalam title tu memang di-chargekan rumah tu kepada bank. Jadi sekiranya berlaku kegagalan membayar, maka bank boleh pergi kepada rumah, boleh dilelong dan sebagainya. Berbeza dengan tanah wakaf yang bila kita sebut tak boleh cagar dan sebagainya. Maka suatu penelitian yang perlu dibuat di peringkat pengurusan bank adalah bagaimana menguruskan risiko yang ada kepada bank, dan akhirnya dengan engagement dibuat dengan UDA dan lain-lain, mungkin peringkat awal ROG dan juga Bank Islam tersebut dengan pandangan daripada lawyer kan, kita rasa tak boleh tak sebut nama Taufik bin Jalil kan. sahabat yang bersama membangunkan membuat kajian sehingga dapat form 15A yang disebutkan oleh Makno tadi, yang mana charge tidak dibuat ke atas aset tapi charge dibuat ke atas list, ke atas pajakan. Jadi sekiranya berlaku apa-apa kegagalan, maka yang akan di foreclose, yang akan dilelong adalah di remaining period. Dan di peringkat Bank Islam, saya ingat lagi pada ketika itu kita melihat benda ni tidak lain dan tak bukan seperti leasehold kan, seperti mana leasehold yang mana tanah tersebut pun akhirnya ada hak bagi kerajaan untuk mengambil balik. Maka tanah wakaf ni pun selepas tamat tahun ke-99 tersebut, maka boleh kembali semula kepada trustee, iaitu Majlis Agama Islam. Sebagaimana leasehold boleh dimiliki, boleh dilelong, maka sepatutnya tanah ni pun sekiranya berlaku kegagalan boleh dilelong. Orang tanya tak bolehkah bank memberikan tanpa collateral kan? Jadi yang ni kita kena faham model bank lah. Hakikatnya capital yang ada pada bank tersebut milik siapa? Ada dua parti saja, iaitu shareholders fund dan juga depositors fund. Dan bank berperanan sebagai trustee kepada kedua-dua parti ini, dan bank tidak sepatutnya merisikokan modal yang diberikan oleh mereka bila mana bank extend financing kepada mana-mana pihak. Kerana itulah persoalan mewujudkan collateral ni ada satu perkara yang cukup penting. Kerana itu di bawah banner My Wakaf yang pada tahun 2017 6 buah bank menandatangani perjanjian, dan saya nak tarik perhatian peserta-peserta kita petang ini, mungkin dalam hari ini ataupun sehari dua nanti boleh pergi ke website mywakaf.com.my dan boleh download laporan ulung. Ini kali pertama sejak daripada 2017, 6 bank, 9 majlis agama bersama di bawah MyWakaf, maka dikeluarkan laporan kali pertama kejayaan. Jadi fokus MyWakaf ini dua lah. Yang pertama sekali menyokong majlis agama melalui collection. Jadi sekiranya majlis agama menentukan yang mahu dibangunkan itu adalah hartanah wakaf sedia ada secara collection, maka itu kita lakukan. Ini contoh yang berjaya dilakukan dari Perlis. Dasyat pun dengan kos 6 juta, suatu aset wakaf kesihatan terbesar di Malaysia saya boleh katakan hari ini dalam perkangan Hospital Tuanku Fauziah, dah diserahkan insya-Allah tempoh setahun, terus berada dalam pegangan Majlis Agama Islam Perlis, akan tamat pada bulan 2 ini dan seterusnya akan diuruskan langsung oleh Hospital Tuanku Fauziah. Begitu juga di Terengganu, yang tanah sebuah properti yang memang telah diwakafkan kepada Maidam. Kami membantu membuat kutipannya dah komplit untuk dibangunkan sebagai satu lagi pusat berdialisis di Terengganu. Di Kelantan pun aset yang telah diwakafkan kepada Majlis Agama dibangunkan di atasnya pusat untuk mu'alaf pun telah komplit dan telah diserahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkongsi dengan teman-teman bank-bank sama ada yang menjadi member bank kepada MyWakaf yang 6 ataupun yang lain-lain, keperluan pembabitan ahli-ahli IBIM untuk membiayai pembangunan tanah wakaf. Dr. Makno sendiri kan, sahabat-sahabat lawyer kita pun kita bawa adakan bengkel. Dalam konteks ini kami di Bank Islam dan Muamalat BSN khususnya sekarang lah, ini memang tadi dah disebut lah oleh Dr. Makno Fakhruddin, untuk fasa 2 ni
fasa 2 Taman Wakaf Siti Aisyah, ketiga-tiga bank ni telah pun menandatangani perjanjian strategik tahun lepas bersama dengan Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan UDA Wakaf, bahawa kami bersedia untuk membiayai projek fasa 2 ini. Jadi kita perlukan lebih ramai bank, lebih banyak bank. Satu bank saja tidak mungkin boleh melakukan. Dari sudut risk management pun tidak menjadi kelaziman untuk satu bank membiayai satu housing estate sendirian, kerana ada isu concentration risk. Aset yang under development ni boleh berlaku kes-kes abandon kan. Jadi di mata risk manager ni, dia akan melihat worst case scenario. Memang waktu datang bincang pasal nak end financing ni, okey, insyaAllah rumah akan dapat deliver dalam masa 3 tahun. Tapi bank berpengalaman, banyak je projek-projek yang kat luar tu yang telah pun tersadai tengah jalan. Jadi kerana itu, hatta kami di Bank Islam pun satu projek 100 rumah, kami nak bagi end financing satu rumah, itu satu benda yang agak membimbangkan pada bank. Oleh kerana itu, memang kita mahu berkongsi, bank lain mesti datang bersama dengan Bank Islam. Sekarang ni ada 3 bank tadi, BSN, Bank Muamalat, dan bank-bank yang lain pun kami berkongsi. Hatta kalau dianggap benda ni sebagai secret recipe kan, macam mana kami buat, macam mana kami convince risk management, semua secret recipe itu dikongsi. Dikongsi hanya berhasrat supaya lebih ramai lagi player perbankan bersedia untuk melakukan pembiayaan. Dan kita juga berdoa supaya di peringkat LPPSA yang sekarang ini, kalau LPPSA ingin memberikan pembiayaan aset atas tanah wakaf ni, masih lagi tersangkut kepada artikel 23 dalam Akta LPPSA yang tidak terkandung di dalamnya satu provision yang mengatakan pembiayaan boleh diberikan untuk membayar pajakan di atas tanah wakaf. Jadi hopefully bila LPSA berjaya mengatasi masalah tersebut, akan ada lebih ramai player, dan termasuk rakan-rakan bank yang lain pun saya berkongsi nota dengan kawan-kawan di bank-bank lain pun, walaupun perlahan tapi bergerak, dan mudah-mudahan dengan itu akan lebih ramailah yang akan memberikan pembiayaan dalam persoalan membangunkan harta tanah wakaf ini. Yang mustahak pada kita adalah modal kita mesti betul. Kita tidak boleh gagal, kerana kalau berlaku kegagalan dalam bidang ini akan memberikan sedikit kesulitan untuk kepercayaan bagi melanjutkan ke hadapan. Dari sudut modal ni, Dr. Amir, antara satu perkara yang cukup menarik dalam konteks membangunkan adalah kemampuan modal ini menyediakan harga rumah dengan kos yang lebih rendah berbanding dengan model-model pembangunan biasa. Oleh kerana the cost of land tu tak termasuk dalam pricing of the house lah. Oleh kerana tanah tu tanah wakaf, pemaju pun tak perlu beli tanah lain. Tanah tu telah sedia yang mustahaknya, tanah boleh dibangunkan, dan pembeli ataupun pemajak dapat manfaat rumah, dan hasrat orang yang mewakafkan tanah seperti almarhumah Siti Aisyah tadi dapat dilaksanakan oleh Majlis Agama sebagai pemegang amanahnya. Itu pendapat saya, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Nazri Cik. Satu kupasan yang padat yang kita boleh ambil intipatinya ialah alhamdulillah sekarang ni kita nampak appetite daripada bank-bank Islam terhadap pembangunan harta wakaf ni semakin baik. Jadi bermula dengan Abang Long dia lah, Bank Islam yang telah mengorak langkah, dan selepas ini banyak lagi followernya Islamic Bank yang lain juga akan turut berserta untuk sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan harta wakaf ini. Jadi kalau kita imbas kembali pembentangan Dr. Makno tadi, kita tengok deed yang di pewakaf Siti Aisyah tadi, hanya sekadar waktu tu dia kata RM3 nak dihantar ke Mekah buat doa arwah, sangat simple. Tapi dengan apa yang telah kita bangunkan, saya rasa arwah Siti Aisyah ni pun terkejut bila tengok di tanah seluas 9 ekar sekarang ni kita telah bangunkan satu pusat komersial dan juga tanah-tanah rumah-rumah teres yang telah kita bangunkan. Jadi Ustaz Fakhruddin, sebelum tu host kita akan berhenti rehat seketika ataupun bagaimana?
ataupun terus ke round kedua? Kita akan mainkan iklan, Doktor. Okey. Jadi kita berhenti rehat seketika untuk kita lihat paparan yang telah disediakan oleh Yayasan Wakaf. Ini kita akan lihat iklan daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Okey, silakan. Terima kasih, bagi saya sangat wow lah saya tengok tahniah lah Ustaz Fakhruddin dan juga Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Yang ni saya kira ialah projek fasa 2 ya Ustaz untuk Siti Aisyah, Wakaf Siti Aisyah. Jadi inilah saya rasa yang kita tunggu-tunggukan, bagaimana Majlis Agama Islam Negeri cuba merancang dan cuba melaksanakan projek-projek yang berimpak tinggi kepada pembangunan aset tanah wakaf di negara kita. Tapi sebelum begitu, Ustaz, saya rasa mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita apakah cabaran-cabaran yang telah kita hadapi semasa kita membangunkan tanah Siti Aisyah fasa yang pertama, supaya kita boleh belajar daripada situ untuk kita bangunkan tanah untuk fasa yang kedua ni. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Dr. Amir. Seterusnya kita sudah pastinya menghadapi berbagai isu dan juga masalah. Dia bukan terhidang sebagaimana yang kita tengok pada hari inilah. Ya. First, saya sebutkan tadi bahawa kita melalui proses 23 tahun isu menuntut semula tanah tersebut di mahkamah. Ya, bagaimana nak membetulkan persepsi. Tengah-tengah itu pun persepsi menyatakan bahawa Majlis Agama membiarkan, bukannya maksudnya membiarkan, kita cuba mempertahankan dan menuntut semula. Isu yang kita hadapi waktu yang sama menimbulkan rasa kurang senang daripada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama daripada waris-waris yang terlibat yang dalam kes ini. Tapi dengan sebab kita atas prinsip dan juga peruntukan di dalam enakmen yang menetapkan kita sebagai pemegang amanah tunggal hartanah wakaf, maka dengan sebab itu kita mempertahankan perwujudan hartanah wakaf itu dan seterusnya menuntut semula. Kemudian apabila kita merancang dari segi pembangunan hartanah wakaf itu sendiri, sudah pasti dari peringkat awal untuk kita hadapinya adalah untuk kita mengambil alih pendaftaran menuntut di mahkamah, mendaftarkan hak milik di mahkamah itu satu perkara. Kemudian mengambil alih pengurusannya itu satu perkara. Saya ingat lagi masa kita berurusan proses nak mengambil alih daripada suasana semasa diusahakan sebagai sawah itu, ya, padi masak elok dan kita nampak oh ini right time untuk kita cari siapa sebenarnya pengusaha nak cari waris. Dah ada isu sebelum ni. Kita cari, rupanya ada pengusaha Cina, Apek Tua. So, kita jumpa dan kita maklumkan bahawa ini last dia tuai, dan lepas ni kita akan usahakan tanah ni sebab kita tunjukkan dari segi ownership kita bagi hartanah wakaf Siti Aisyah ini, dan dia pun terima baik. Dan setelah itulah kita menjalinkan usaha sama dengan pihak UDA. So mendapatkan satu rakan kongsi yang baik, yang berwibawa dan juga yang boleh
sama-sama berkongsi inspirasi bersama kita pun satu cabaran kepada kita di Majlis Agama Islam Negeri. Macam mana Dr. Makno kata, Dewan sendiri pun sejak tahun 70-an dah involve dari segi kajian urusan penggunaan wakaf, hartanah wakaf di negara ini. Dan kita di Majlis Agama Islam juga ada persefahaman dengan Uda Lennos dan ada sebahagian daripada pegawai-pegawainya di Majlis Agama Islam Pinang. Dan inilah yang menjadi satu jambatan yang memudahkan dari segi persefahaman kita dengan pihak pemaju untuk sama-sama merencanakan pembangunan di atas spirit yang sama. Bukan sekadar satu pihak yang nak melihat keuntungan di pihaknya, tapi di satu pihak lagi diabaikan kepentingannya. Macam kita memahamkan bersama dengan pihak pemaju bahawa matlamat kita adalah untuk melaksanakan, membangun dan melaksanakan amanah wakaf ini. Kalau sebelum ni ianya dalam keadaan yang sebenarnya saya sebutkan tadi, sekarang kalau apa yang kita dah usahakan, dia menunjukkan satu yang lebih baik yang mampu kita laksanakan. Kemudian dari segi semasa pelaksanaan proses untuk kita bekerjasama dengan pihak pemaju, pelbagai persoalan ditimbulkan. Siapa pembeli boleh jual kepada non-Muslim ataupun tidak, macam mana pembiayaan bank yang disebutkan tadi. So 1001 persoalan yang kita kena kemukakan kepada pihak Jawatankuasa Fatwa untuk memberi jawapan yang tepat bagi isu-isu yang bakal kita hadapi. Ini kita membuat prediction bagi persoalan-persoalan yang mungkin timbul berkaitan dengan urusan pembangunan dan juga pajakan bagi hartanah wakaf ini sendiri. Begitu juga dari segi usaha kita peringkat jualan. Saya ingat masa kita buat launching dengan pihak UDA, kita cari satu kawasan yang paling selamat untuk kita launching, sebab beberapa bulan sebelum kita launching produk ni pun kita dapati masyarakat yang tidak faham ni dah buat macam-macam demonstrasi dan macam-macam lah tomahan yang diberikan kepada pihak Majlis Agama nak jual tanah wakaf, mengkomersialkan hartanah wakaf dan sebagainya. Itu persepsi dan juga tasawur pemikiran yang ada dalam kalangan masyarakat kita yang kena kita hadapi. Kalau kita tak bersedia ataupun kita tak menyediakan satu jawapan yang jelas, maka perkara-perkara ini akan dimomokkan kepada seluruh masyarakat. Jadi alhamdulillah kita hadapi juga isu tersebut, walaupun hari launching untuk buat sale itu Dr. Makno, kita buat sale dalam masjid ni, kawasan masjid, di ujung pintu masuk masjid tu demonstrasi masih dijalankan. Tapi saya ingat orang yang sama juga kot yang buat demonstrasi, lepas pada kita buat launching tu dia datang jumpa pihak UDA, tanya ada lagi tak yang masih belum terjual. So itu kita hadapi kerana masyarakat kita yang ada kepentingan dan juga tidak mau menerima hakikat dari segi usaha-usaha kita untuk memajukan hartanah wakaf. So persepsi juga tasawuf pemikiran yang katakan hartanah wakaf suatu yang percuma, suatu yang perlu diberi kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Kita berpegang kepada kaedah yang menentukan bahawa syurutul waqif kana syari'. Apa yang kita nak buat ini adalah untuk kepentingan syurutul waqif. Apa syurutul waqif? Sebagaimana yang disebutkan tadi, untuk tujuan kebajikan, kepada buat kenduri kepada si pewakaf dan sebagainya, menghantar wang ke Mekah buat tujuan repair masjid. Itu dia punya cabarannya. Dan seterusnya, apabila kita melaksanakan projek dan dengan kerenah dan juga masalah yang dihadapi oleh pihak pemaju dan juga kerjasama yang diberikan oleh pihak bank untuk mencari jalan penyelesaian, kita juga di fasa sekarang ini untuk menguruskan pembangunan itu sendiri dan juga melaksanakan amanah itu sendiri. Ya, kalau ikut GIG tu, ini saya share sikit lah dari segi macam mana kita nak menghayati amanah kepada Siti Aisyah ini sendiri. Kalau sebut hantar ke Mekah tadi disebut RM, bukan RM. Masa tu istilah 1901 RM tak ada lagi. Dan kita fikirkan bila kita dah ada hasil berjuta hasil pada Siti Aisyah ni, macam mana kita kata 3 pound kah 3 apa. Saya ingat saya pernah email kepada Bank Negara, dia kata minta maaf cik, masa 1901 kami pun tak wujud lagi, kita tak boleh nak interpret kesamaan nilai yang berapa. So isu-isu yang untuk kita nak mendetailkan amanah wakaf ni, kita kena berhubung rapat dengan pihak Jawatankuasa Fatwa untuk memberi interpretasi kepada kehendak-kehendak
pewakaf. Dan sebab tu dalam enactment kita tu ada peruntukan di Seksyen 94, apa-apa yang kita tak jelas dari segi sirah dan juga amanah pewakaf adalah dirujuk untuk mendapatkan penjelasan daripada Jabatan Kuasa Fatwa. Begitu juga dalam amanah tersebut disebutkan berkaitan dengan satu masjid at Pematang Pau Mosque. Di situ pun menjadi satu persoalan, masjid yang mana satu ni. Jadi kita pun membuat siasatan. So kadang-kadang bila uruskan wakaf ni kita kena libatkan diri dengan history punya cerita lah, kena buat kajian sejarah, kena cari historical punya part ni, macam mana kita punya nak suitkan amanah yang telah ditetapkan oleh pewakaf supaya kita dapat betul-betul menghayati dan juga melaksanakan amanah si pewakaf itu sendiri. Cuma dalam sekarang ni cabaran semasa yang kita hadapi adalah dari segi menguruskan aset-aset itu sendiri, dan juga ya betul kita memberi peluang kepada usahawan-usahawan kita untuk masuk berniaga, kita memberi peluang kepada komuniti Muslim kita untuk memiliki perumahan, dan insyaAllah Ustaz Nazri, Dr. Makno, sebenarnya produk wakaf kita ni dia mempunyai satu tarikan dia sendiri yang saya pun tak terfikir kat situ satu ketika dulu, sebab dia seolah-olah bila kita letakkan polisi Imam Muslim, bukan Imam Muslim tu meletakkan satu komuniti Muslim yang amat kuat dari segi mempertahankan hak wakaf tu sendiri dan juga kehidupan sosial komuniti itu sendiri. So yang kita terima feedback daripada komuniti di situ, kami tak akan dapat suasana kehidupan biah, suasana yang macam ni sekiranya kami duduk dalam kawasan perumahan yang lain. Kata alhamdulillah, maksudnya kita ada satu produk yang orang cari, yang orang yang menjadi suasana yang sebegitu di sini. So kalau lihat komuniti wakaf Siti Aisyah tu, alhamdulillah dengan program-program keagamaan, kuliah-kuliahnya, community engagementnya sangat baik, dan ini memberi impact yang baik kepada suasana pembangunan masyarakat pada ketika ini di tanah wakaf Siti Aisyah. So saya rasa benda yang sama akan boleh dilaksanakan di lain-lain pembangunan tanah wakaf kat negara ini. Cuma dari segi nak memastikan hartanah tersebut sustain, kita nak juga memastikan bahawa pihak-pihak yang menghuni ataupun yang menyewa di bawah hartanah wakaf Siti Aisyah ni dapat mesej yang diberikan oleh Siti Aisyah itu sendiri. Tujuan dia wakaf tanah ni untuk apa? Maksudnya kami kena memahamkan bahawa bagi penyewa-penyewa kita, penyewa-penyewa komersial ini, bahawa apabila mereka duduk di situ, mereka membayar sewa di situ, maksudnya mereka sebenarnya membantu melaksanakan, merealisasikan amanah yang telah ditentukan oleh Siti Aisyah itu sendiri. Bukan daripada kita nakkan player ataupun peniaga-peniaga kita, penyewa-penyewa kita yang menginspirasi, mendapat inspirasi daripada apa yang dihasrahkan oleh pewakaf, dan di situlah saya yakin insya-Allah keberkatan akan turun dari usaha-usaha kita membangunkan hartanah wakaf dekat negara ini. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz Fakhruddin, satu ulasan yang sangat padulah saya kira. Dan saya sangat tertarik dan saya rasa partisipan kita yang berjumlah 214-215 orang ni pun mengikuti perbincangan kita pada petang ini dengan satu kupasan yang sangat menariklah daripada semua ahli panel. Jadi Dr. Makno, tadi Ustaz Fakhruddin dah telah berkongsi tentang cabaran-cabaran yang telah dihadapi ketika membangunkan Siti Aisyah, wakaf Siti Aisyah fasa yang pertama. Jadi mengambil intipati cabaran-cabaran tersebut, apakah kemajuan ataupun tambah baik yang boleh kita lakukan untuk kita membangunkan hartanah wakaf pada masa depan? Sebab apa? Sebab perbincangan kita pada petang ini supaya kita boleh mengambil pengajaran daripada pengalaman yang lepas untuk kita membangunkan pula hartanah-hartanah wakaf pada masa depan. Jadi silakan Dr. Makno. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mek. Lanjutan pada kalau kita tengok selepas kita model Siti Aisyah tu, so kita dapati memang kalau ikut potensi tanah-tanah wakaf kat Malaysia ni kan, yang berjumlah 76,000 ekar tu saya ingat saya ada slide tu kalau ni. Lanjutan betul lah. Saya boleh share sikit Boleh saya share dulu? Ya, silakan.
Kalau nampak kat sini ada nampak tak? Tak nampak Belum lagi Doktor. Share dulu kot. Okay, kita share. Kalau kita tengok kat sini mana tanah-tanah wakaf yang kita akan tengok selepas daripada hasil daripada Siti Aisyah tu, kalau kita tengok potensi tanah kat Malaysia ni, tanah wakaf dah ada 1770 dekar lah. Maknanya kalau betul dah Amir cakap tadi, yang telah dimajukan kalau ikut saya punya analisa ni dalam 11% lah. So yang tidak ada rekod ketika itu adalah 85. Ini adalah negeri-negeri. Ini saya ambil daripada transformasi yang 2013 lah. Mana kalau ada terbaru tu mungkin ada yang terbaru. Dan daripada Siti Aisyah dulu lah kita buat tubuhkan itu kita manajemen kata perlu ada satu unit yang sedia tanah wakaf kat Malaysia ni. Masa tu manajemen kata kita boleh kena bantu manajemen Islam ketika lah. So kita tubuhkan satu division yang untuk tengok tanah wakaf kat dunia. Itu adalah hasil daripada yang kita buat model daripada Siti Aisyah lah. Sebab tu ini adalah kajian-kajian yang telah kita buat. Mana kita dah buat satu Malaysia lah. Tak tahu mana satu Malaysia lah. Tapi kita establish di Pulau Pinang sebab kita dulu memang kata Ustaz Farudin pun ada kata orang tu dia sama dia dan kita ada letakkan staff dulu. Jadi ini adalah tanah yang di Pulau Pinang yang kita telah kaji. Dan ada yang kita dah macam salah satu wakaf Mashim untuk yang 8 unit apartment, dan sekarang ni adalah Siti Aisyah 2 lah dalam peringkat untuk tender tahun ni. Dan selain tu di Kedah lah, Kedah kita ada 27 ekar. Ini dia slow sikit lah. Dan kita ada di Sabah Sarawak pun kita dah buat punya. Jadi sebenarnya kita ni dah buat presentation yang satu Malaysia lah. Ini adalah daripada kita gunakan model Siti Aisyah tu lah. Mana lepas tu kalau kita tengok 10 negeri yang saya kaji dulu, yang kita ada 25 dan kawasan tanah 200 mega tu, kita boleh generate GDP kita buat 3.5 bilion kan. Dan kita boleh hasilkan rumah yang kata dapat 8,000 kenyaman kedai kan. Dan ini adalah yang telah saya kaji, yang sudah telah kaji lah, makna 20 daerah ni lah yang hasil daripada bila kita buat Siti Aisyah tu as a model untuk development lah. Dan itu yang ni lah. Yang satu lagi yang saya nampak sekarang ni bila kita buat tanah wakaf ni perlu ada kesedaran yang baik masa. Dan yang tu kita memang ketahuan tu kena buat lah ni. Yang awareness tu yang penting sebab kalau kita ikut sekarang ni kan kita punya ni kebesaran tentang wakaf ni tak nampak sangat lah. Jadi yang tu bila yang kata Ustaz Farudin kata kita menghadapi banyak masalah tu bila tak kepahaman orang tentang wakafnya. Sebenarnya kalau ikut kita mudahlah faham kan, jadi tak kesedaran tu itu yang saya nampak lah. Yang kedua tu adalah yang macam standar yang kata tadi yang kolaborasi lah. Itu untuk penambah baik kita, mana kolaborasi dalam bank. Sebab sekarang ni semua pasal wakaf ni. Jadi UDA pun tak mampu kalau nak guna internal fund tu untuk development tu. Jadi kita kena perlukan kata orang tu kolaborasi bersama-sama. Kalau alhamdulillah lah kalau Ustaz Nazri kata ada 6 bank yang kita boleh kita bersama, insya-Allah. Sebab pengalaman kita di UDA dulu ada tahun 2019 kita ada nak buat 2,000 unit masa tu, 2,000 unit rumah. Dan manajemen kata kita kena hold because masa tu ada 2 bank je. Mana bank Ustaz Nazri, bank Islam dulu dengan bank Mu'alad nak bantu gitu kan. So dia kata masa tu 30%. So ada 60%, 40% nak cari cash buyer. So management hold sekejap lah. That's why the next tu yang kita baru ni is bila kita lancarkan Siti Aisyah 2 tu kita panggil bank-bank tapi
Alhamdulillah lah dapat 3 bank lah, tapi yang tu pun rasa tak mencukupi lah dari segi komunikasi tu. Yang satu yang sekarang ni since kita dah ada akta ni, nanti dah baiklah sebab kita kena ada champion juga champion tu siapa yang nak kita refer pasal tanah wakaf ni. Ni alhamdulillah lah kalau yayasan wakaf kata dia champion, artinya alhamdulillah mana kita kena ada satu badan yang boleh kita sedia untuk tanah wakaf yang kita nak refer. Sebab kalau bertukar je kerajaan nanti kita pening kepala, kita bertukar-tukar kita tak tukar. Boleh dengan ada yayasan wakaf, kita ada champion dan kita boleh refer, insyaAllah dengan kolaborasi dan kesedaran tu insyaAllah kita boleh jalankanlah. Yang satu lagi yang penting ni dalam buat penang wakaf ni adalah kelekasan kita utama yang kena satu. Sebab pengalaman saya selama saya buat penang wakaf tu, isu dia adalah kelekasan lah. Mana kalau kita tak bersatu hati tu banyaklah yang saya alami. Bolehlah saya sebut pesan lagi, saya berlaku di Perak apa semua kan, banyak bila kita keikhlasan tu tak ada, ini agak payah lah. sebab saya selalu tengyang-nyang ada sahabat kata kita nak masuk surga ni jangan seorang-seorang kata dia, kena semua sekali, ajak kawan-kawan kita masuk surga sama. Ayat tu memang saya tengyang-nyang lah ada tu. Jadi perlu ada keikhlasan lah yang ini satu hati kita dengan ada kesedaran, kita ada satu keikhlasan dan kita ada champion macam yang sama wakaf boleh champion. Dan last tu kita yang nama baik tu daripada yang Nazri kata tadi, kalau kita punya yang financing lah. Kalau financing tu boleh membantu kita, dan insyaAllah bagi bukan mudah sajalah kita open pada ni. Kita just matter of kita dah buat kajian semua. Tinggal lagi kalau kita buat kajian tu, isu kita tu pasal terlampau banyak kalau nak kita faham kita punya modal pada wakaf agak kekal bila management tanya lah. Kalau dah sebagai developer ada komersial, jadi kita pun nak buat selesai. Tapi perlu jugalah yang since banyak bank dah ni financing and financing tu insyaAllah kalau bantuan Ustaz Nazri dengan lain-lain lagi itu je lah. Saya yang tu je tuan Cik Ahmed yang tu yang kita penting tadi lah saya nampak daripada Terima kasih Dr. Mano. Saya sangat bersetuju tu, keikhlasan dalam gerak kerja, keikhlasan untuk kita sama-sama membangunkan hartanah wakaf ni demi untuk manfaat ramai. Itu saya rasa yang paling penting lah sebelum kita berusaha sama-sama. Kalau kata ada kepentingan individu, kepentingan syarikat sendiri, dia takkan jadi. Memang saya pun setuju sangat lah dengan sebab benda ni tanah wakaf ni lah beneficial terakhirnya lah untuk masyarakat. Tapi kalau kita sama-sama nak tengok kepentingan individu ataupun kepentingan masing-masing tu, saya rasa tak kena lah. Jadi Ustaz Nazri, saya rasa sekarang ni dalam konteks perbankan dan kewangan Islam, kita diwawarkan, maksudnya ada apa yang dikatakan sebagai VBI, Value Based Intermediation. Jadi sebagai pemain industri, perbankan Islam ni dilihat supaya lebih banyak impak sosial yang akan dijana. Jadi mungkin Ustaz Nazri boleh share mewakili rakan-rakan industri, adakah sekarang ni appetite perbankan kewangan Islam sekarang ni terhadap wakaf ni semakin tinggi, dan apakah cadangan-cadangan ataupun inisiatif baru yang akan dilaksanakan yang tadi Ustaz Nazri sebut tentang My Wakaf, inisiatif My Wakaf di Perlis tu saya dah lihat sendiri, dan saya pun sangat-sangat berterima kasih lah saya dengan Ustaz Nazim ketika itu memang pergi dan melihat tu, dan memang nampak bagus lah, dan memang ini perlu direplicate untuk kita besarkan, untuk kita majukan di negeri-negeri lain. Jadi alhamdulillah lah di Maidam, di Terengganu pun kita dah mulakan, dan juga di Kelantan pun kita akan laksanakan. Saya nampak ini satu perkembangan yang sangat sihat. Silakan Ustaz Nazri. Dan bank-bank ini ada dua lah yang pertama adalah pembabitan secara konsortium, yang kedua pembabitan secara individu. Memang
meningkat dari sudut involvement bank-bank dalam pembangunan wakaf ini. Saya yakin sejak Dr. Amir menjadi CEO Yayasan Wakaf pun ada beberapa teman-teman bank pun ada berkunjung kepada Yayasan Wakaf untuk melakukan exploration apa yang boleh dilakukan di sana. Dan dari sudut konsortium adalah melalui My Wakaf tadi, kita di peringkat fokus group My Wakaf yang dianggotai oleh 6 CEO, 6 bank yang disebutkan tadi, sekarang ini mengarahkan kami lah di peringkat working committee yang saya kebetulan dilantik sebagai pengerusi untuk melancarkan My Wakaf 2.0. Jadi My Wakaf 2.0 ni adalah berhasrat untuk meninggikan lagi impak pembabitan bank-bank dan tidak membataskan pembabitan ahli-ahli IBIM setakat 6 bank saja, tapi bank-bank lain pun dihasratkan agar terlibat sama untuk membantu pembangunan sektor wakaf ini. Di peringkat Bank Islam sendiri, kita sedar bahawa pembangunan tanah wakaf ini isunya modal lah antaranya kan, dan macam Dr. Makno lah, Dr. Makno sebagai developer akhir sekali sebagai developer nak exit juga daripada projek tu kan, dah belanja satu development projek Taman Wakaf Siti Aisyah GDC cross development cost 35 juta, dah keluar duit, akhir sekali nak exit dan perlulah dia ambil alih oleh satu parti lain, jadi nomornya bank lah mengambil alih melalui end financing. Jadi secara berstruktur Lembaga Pengarah Bank Islam telah meluluskan program pembiayaan Awqaf Ummah ataupun dalam bahasa Inggeris Awqaf Ummah Financing Program dengan saiz 200 juta ringgit. Jadi kami nak war-warkan kepada anggota masyarakat yang terlibat dalam pembangunan wakaf, sama ada majlis agama sendiri ataupun developer yang dilantik oleh majlis agama atau sesiapa sahajalah yang berminat dalam pembangunan tanah wakaf, sekiranya berkehendakkan kepada financing, sama ada end financing ataupun bridging financing, dalam kapasiti yang ada pada Bank Islam, kita menyediakan program sehingga 200 juta ringgit untuk tujuan ini. 200 juta ni kalau saya kira GDC waktu Dr. Makno dan Ustaz Fakhruddin bina Taman Wakaf Siti Aisyah, sekurang-kurangnya 6 projek lain dengan saiz yang sama boleh dibiayai dengan 200 juta ringgit ni. Dan siapa sasarannya? Yang pertamanya adalah pemaju lah. Pemaju ni kalau yang cash rich macam UDA tak apa kan, dia ada modal sendiri boleh masuk. Tapi ada pemaju-pemaju yang memerlukan dana bridging finance, pergi majlis agama cuma mengizinkan pembinaan dilakukan dan dia memerlukan bridging financing, jadi kami menyediakan bridging financing sama ada dalam bentuk business financing ataupun kalau diperlukan bank guarantee, sebab kadang-kadang developer ni dia perlu issue garanti perbankan kepada awarder yang memberikan award projek. Jadi ada disediakan ataupun overdraft kan. Jadi overdraft diperlukan kadang-kadang dalam tempoh pembinaan sebelum daripada end financing disbursement dibuat oleh bank, perlu bayar gaji lah, boleh buat purchase barang dan sebagainya. Jadi ada 3 lah, business financing ataupun overdraft dan juga bank guarantee. Sehingga 30% daripada GDC projek tu, gross development cost. Jadi kalau projek tu 10 juta, kita boleh bagi sehingga 3 juta dan yang seterusnya adalah dibiayai dengan end financing dan juga modal sendiri pemaju tersebut. Sekarang pada masa sekarang ada beberapa pemaju, termasuk satu yang sedang berbincang dengan kami, termasuk satu projek di Terengganu. Dan selepas ni saya kena bincang panjang lagi dengan Haji Makno pula lah. Tapi Haji Makno tak perlu bridging finance ni, Haji Makno cuma perlukan end financing saja. Baik, yang keduanya adalah end financing, orang yang mahu membeli rumah lah. Selepas Dr. Makno dan juga pemaju-pemaju membangunkan, orang yang mahu membeli rumah tersebut ataupun orang yang nak membeli rumah kedai ataupun commercial property yang dibina di atas tanah tersebut dalam mixed development. Macam dalam kes di Taman Wakaf Siti Aisyah tu kan ada housing, kemudian ada commercial bahagian depan yang jeruk Pak Ali tu. Jadi kalaulah yang commercial pun mahu dijual dan ada buyernya untuk pajak jangka masa panjang, kami juga menyediakan end financing bagi tujuan tersebut. Individu untuk rumah, dari sudut siapa yang boleh mengambil pembiayaan tersebut sama sahaja dengan yang lain-lain lah.
kami tidak diskaunkan semata-mata kerana ini tanah wakaf, kita diskaunkan dari sudut risiko. Kita boleh bagi pembiayaan sampai 35 tahun ataupun maksimum umur 70 tahun, mana-mana yang lebih awal, dan 90% daripada pajakan kan, campur pula dengan 10% legal fees, dan pada harga yang minimum RM100,000. Maksudnya kalau rumah tu akan dipajakkan atau dibina untuk dijual lah, saya guna perkataan dijual lah, dalam sekitar harga RM150,000, RM120,000, maka itu pun adalah kelompok sasaran ni lah. Tapi kalau rumah tu dijual dengan harga RM50,000, saya yakin developer pun kalau rumah RM50,000 ni banyak yang dia kena subsidise lah, Datuk Mano dalam tengok saiz rumah lah. Kalau rumah tu studio, satu rumah, satu bilik, satu ruang tamu, barangkali boleh lah dengan harga RM50,000. Tapi kalau nak 3 bilik, kemudian ada proper garaj kat depan dan sebagainya, itu selazimnya developer terpaksa fikir lah. Dan saya setakat saya sembang dengan Dr. Makno, banyak model-model yang sampai ke peringkat itu terpaksa disubsidi dengan oleh developer lah, supaya dia boleh berjalan pembangunan itu dengan baik. Jadi end financing pun terbuka untuk dilaksanakan di bawah model Awqaf Ummah financing program. Saya sedar di luar sana ramai yang bincang bila Malaysia nak mula isu sukuk kan. Sebenarnya pada saya itu secondary lah. Kalau kita boleh tengoklah saiz projek kita besar mana. Sekarang ni kalau nak membina rumah di atas satu tanah wakaf yang cuma 3 ekar, tak payah bincang sukuk lah. 200 juta yang disediakan oleh Bank Islam ni pun sudah memadai. Kalau projek itu sampai 500 juta commercial building, barangkali pun tak perlu sukuk lagi. Cukup dengan membawa beberapa bank melakukan syndication untuk memberikan pembiayaan kepada projek tersebut. Kerana mengisukan sukuk ni memanglah seronok mendengar, tetapi kita kena timbang pula ada kos-kos lain, fee lain dalam proses issuing of sukuk. Jadi kalau hanya sekadar untuk tujuan profiling, saya tak mencadangkan kita tanggunglah kos-kos tersebut. Beberapa bank ini pada saya masih lagi mampu untuk memberikan bilateral financing ataupun melakukan secara syndication, club deal. Yang mustahaknya adalah kita terus melakukan perbincangan dan dengan kesedaran yang makin meningkat dalam industri perbankan ini sendiri pun, saya meyakini bahawa situasi akan lebih cerah lah dalam soal membangunkan tanah-tanah wakaf pada masa yang akan datang. Jadi itulah perkongsian saya bagi menjawab persoalan Dr. Amir tadi. Sekian. Okey, terima kasih Ustaz Nazri. Alhamdulillah kita dah complete pusingan yang kedua. Sebelum kita berhenti seketika untuk masuk ke round ketiga, kita akan terus ke round ketiga. Cuma saya akan kongsikan beberapa persoalan daripada peserta-peserta kita di dalam Webex ni. Yang pertamanya untuk Dr. Makno. Sebelum Datuk Makno tadi ada tunjukkan beberapa projek-projek di seluruh negara tentang membangkitkan harta wakaf ni. I'm sure kita akan mulakan dengan feasibility study sebelum kita nak buat projek tersebut. Jadi soalannya yang dikemukakan kepada kita ialah siapakah yang akan membuat feasibility study tersebut dan siapakah yang akan menanggung kos untuk feasibility study tersebut. Itu untuk Dr. Makno. Yang keduanya untuk Ustaz Fakhruddin, ni banyak soalan tentang istibdal, konsep istibdal. Jadi saya percaya ditanya sini banyak tentang Negeri Sembilan, tapi autoriti Ustaz Fakhruddin ialah di Pulau Pinang. Jadi di Pulau Pinang tu adakah konsep istibdal ni diterima, di mana kita boleh ambil tanah-tanah yang kecil tu, kita jual, kita gantikan, kita poolkan untuk satu tanah yang besar dan kita bangunkan tanah tersebut. Adakah ini boleh berlaku di Pulau Pinang? Dan Ustaz Nazri tadi ada satu soalan, dia kata kenapa bank agak sukar untuk memberi pembiayaan kepada pemeliharaan tanah-tanah wakaf ni atau rumah-rumah di Cagaran. Tapi saya rasa Ustaz Nazri telah banyak menyentuh tentang isu tersebut, dan kesediaan Bank Islam sendiri pun telah dijelaskan, ada 200 juta telah disediakan untuk memberi pembiayaan tersebut. Tapi Ustaz Nazri mungkin boleh highlightkan kepada kami tentang sukuk tadi tu. Saya dah check
dengan rakan-rakan kita di Indonesia, mereka nampak gah lah sebab dah isu sukuk wakaf. Tapi bila kita cek nilai sukuk yang diorang diorang isu tu hanyalah dalam sekitar 15 juta ringgit. Jadi dalam rupiah memang trilion lah, tetapi dalam bila dalam kita punya ringgit ni dalam 15 juta. 15 juta tu saya rasa Bank Islam sendiri boleh lebih besar lah nilai yang Bank Islam akan isukan. Okey, jadi saya teruskan kepada Makno dulu untuk soalan yang tadi tu. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi untuk soalan yang ditanya tu, yang kalau kita tengok yang salah slide tadi dia, yang 25 daerah yang kita buat seluruh Malaysia tu, itu dah ada feasibility study dah tu. Kita dah ada feasibility study dan baru kita offer balik kepada Majlis Ulama Islam. Mana macam contoh kalau kita buat di Sabah kan. Sabah dulu ada 2 tanah dan kita bila kita buat kajian tu, kita buat dengan feasibility study sekali. Kita memang propose dia punya design sekali dengan dia punya cost lah. Lepas tu baru kita berani pergi hantar surat kepada majlis ini untuk dia bersetuju tak bersetuju untuk kita diberikan tanah dia. Maknanya semua feasibility study tu yang saya tunjukkan dalam slide 25 tu, yang itu semua memang dah ada actual punya feasibility study lah. Study yang kita buat internally tu dan melibatkan technical lah. Dan actually pun dalam bila kita nak buat di tanah wakaf tu, kita dah ada macam friendly consultant lah. Maknanya kita ada perubahan, kita dah ada arkitek, kita dah ada structure lah. Mana itu yang penting bila kita nak offer kepada macam ni benda yang terbaik yang tak boleh nak tolak lah. Tu yang pasal nak jawab tadi, memang yang ikut yang saya dah bagi tu, yang 3.5 dunia tu memang GDP tu ialah ikut feasibility tadi yang kita telah buat bersama dengan perunding. Yang tu saya boleh jawab dari sana. Alright. Okey, terima kasih. Dan kos semua memang ditanggung oleh actually UDA yang tanggung semua. Itu yang kata-kata tadi upfront kita actually kena ada 30% untuk upfront. Yang lain tu yang UDA akan kena keluarkan modal dahulu lah. Kasi developer yang tu yang kena tanggung sebenarnya. Sebelum kita dapat ada penjualan yang kita develop. Jadi saya boleh jawabnya. Okey, terima kasih Dr. Makno. Ustaz Fakhruddin tentang istibdal. Mute tu Ustaz mute. Ya. Oh, sorry. Alright. Okey ya. Okey. Terima kasih yang bertanya berkaitan persoalan istibdal. Saya ingat isu istibdal ni memang ada kita laksanakan di negeri Pinang, tapi saya sebutkan dia dalam 2 keadaan. So kita bersifat sebagai proaktif ataupun reaktif dalam melaksanakan istibdal itu. Kalau reaktif ni memang kita dilaksanakan melalui proses pengadilan balik tanah dan kerajaan mengganti dan untuk nilai mata wang dan menjadi tanggungjawab kita untuk menunaikan menggantikan hartanah tersebut dalam ain kekal. Seumpama projek-projek yang melibatkan kepentingan awam, macam mana pengambilan balik untuk tujuan pelebaran jalan, pelebaran sungai dan sebagainya yang melibatkan hartanah wakaf, tanah masjid, tanah perkuburan pun ada, dan apa-apa tanah wakaf yang terlibat dengan pengambilan bagi tujuan awam, memang ini dibenarkan dari segi hukum syarak. Tetapi yang saya nak sebutkan juga dari segi proaktif, proaktif ni agak sensitif, sebab dia tak semudah pemahaman. Kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i sendiri, dia rigid dari segi kita nak melaksanakan proses istibdal ini. Tapi kita taklid pada pandangan mazhab lain yang juga walaupun dibenarkan dari segi, tetapi dari segi pemahaman dan juga penerimaan masyarakat. Dan saya suka share dari segi usaha yang cuba kita laksanakan di Pulau Pinang ni, di mana sebidang tanah wakaf perkuburan yang telah terpisah dengan proses pembinaan jalan dan jalan puluhan tahun dulu, dan tanah wakaf yang terpisah tersebut yang sedia digunakan sebagai perkuburan itu bahagian yang besar, cuma yang bahagian terpisah tu dalam berapa ribu kaki persegi, tak sampai pun 10,000 dan 9,300 kaki persegi, berbentuk triangle begitu,
Dan kita juga melalui sesi konsultansi bertahun-tahun dengan pihak jawatankuasa Korea, dengan pihak jawatankuasa fatwa, di peringkat jawatankuasa aset agama dan di peringkat full board meeting. So in the end kita come up dengan satu keputusan di mana proses istibdal itu diharuskan, ya, sebab tanah tu telah tidak lagi ada keperluan untuk digunakan sebagai perkuburan. Kita tanya Korea, ada lagi tak sampai nak diguna bahagian triangle yang terpisah daripada jalan. Orang kata nanti kalau dilebarkan jalan nak kena pindahkan pula mayat tu, jadi kita tak payah guna. So di situ kita melaksanakan proses istibdal secara proaktif. Tapi ingat tahun lepas pun letih juga kita nak jawab isu tu. So dia tak semudah tu. Mungkin ada juga kelemahan daripada peringkat agama. Proses menyempurnakan istibdal itu yang perlu dilaksanakan dengan cermat supaya dia tidak walaupun hukum membenarkan, supaya ianya tidak dimanipulat ataupun kadang-kadang orang menjadikan isu-isu sebagai isu politik ataupun isu-isu yang sengaja disensasikan ataupun dimomokkan kepada masyarakat yang menjadikan masalah kepada kita untuk melaksanakan proses penyempurnaan hukum ini. Walaupun ianya diharuskan, tapi bagi saya kalau nak dilaksanakan, buatlah dengan secermat mungkin, dan engagement pun perlu dibuat dengan sebaik mungkin. Dan mungkinlah dalam pandangan saya, habis berdasarkan pengalaman yang telah saya lalui dan kes saya tahun lepas ni, elok kalau proses istibdal tu kalau dibuat secara proaktif pun, kalau perlu proses pewartaan dengan lebih sempurna, SOP kita perlu jelas, maka itulah yang terbaik supaya kita dapat melaksanakan proses ini dengan lebih baik. Allah. Okay, terima kasih Ustaz Fakhruddin. Jadi maksudnya konsep istibdal tu memang telah kita laksanakan, tetapi kita perlu ikutlah dia punya peraturan dan juga proses dia. Nampak memang agak rumit. Sebab apa kita rumit tu? Sebab kita nak menjaga pewakaf tanah wakaf tu supaya ia betul-betul disempurnakan niat wakaf tu. Nazi, ada soalan ni ditanya tentang adakah kemungkinan untuk kita laksanakan konsep wakaf pelaburan. Maksudnya di sini dia kata pewakif itu dia juga melabur, kemudian dia mendapat dividen daripada pelaburan wakaf dia tu. Ada tak konsep investment wakaf ni? Betul, ada beberapa model yang boleh dibangunkan. Yang pertamanya, kalau yang telah berlangsung adalah contohnya di Singapura itulah wakaf musyarakah yang membangunkan Collins Street. Cuma pelaburan yang dibuat oleh pelabur itu adalah bentuk dia subscribe kepada sukuk yang digunakan untuk membangunkan. Jadi maksudnya pelabur akan pembangunan tersebut mesti berlaku secara komersial dan dia mendapat pulangan daripada hasil pelaburan tersebut. Yang kedua, potensi yang ada adalah selepas daripada Suruhanjaya Security baru-baru ini telah pun melakukan semakan kepada garis panduan saham amanah unit trust guideline dengan mewujudkan wakaf feature. Jadi sekarang ni fund manager syarikat-syarikat pelaburan yang selama ini seperti Public Mutual, BNB Investment, CWA dan lain-lain lah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security, mereka boleh mula mengeluarkan unit trust fund yang ada feature wakaf. Jadi feature wakaf yang diizinkan adalah untuk mewakafkan 100% daripada hasil pelaburan dalam unit trust tersebut ataupun sebahagian daripada hasil pelaburan dalam unit trust tersebut. Contohnya pemegang unit trust holder mengatakan 50% pergi kepada wakaf, 50% pulangkan kembali kepada saya dalam bentuk dividen. Dan walau bagaimanapun Suruhanjaya Security meletakkan syarat supaya teratur perjalanan hendaklah wakaf aset tersebut mematuhi garis panduan yang ada negara kita lah. Mesti tak boleh buat secara berasingan daripada majlis agama, mestilah wakaf aset yang bersama majlis agama atau pihak-pihak yang dilantik oleh majlis agama. Sepengetahuan saya ada beberapa yang sedang dibangunkan sekarang, termasuk yang diumumkan oleh Menteri Kewangan ketika beliau membentangkan bajet 2021 menyebutkan nama PNB ya. Dan yang lain, kami juga dalam kumpulan Bank Islam, anak syarikat kami BNB Investment Management dengan kerjasama My Wakaf juga telah pun submit kepada Suruhanjaya Security beberapa minggu yang lalu
satu fund yang bercirikan wakaf. Jadi insya-Allah dalam masa sebulan dua nanti setelah daripada mendapat kelulusan adalah fund-fund yang bercirikan wakaf mula wujud dalam negara kita. Okey, saya alhamdulillah ini satu perkembangan inovasi di dalam wakaf di mana kita gabungkan di antara pelaburan dan juga wakaf. Maksudnya proceed daripada return dividen yang dia akan didapati oleh investor tu, pelabur tu akan juga boleh disalurkan sebagai dana wakaf. Jadi ada satu soalan ni, untuk soalan last terakhir ni saya rasa untuk ditujukan kepada Dr. Magno. Dr. Magno, soalannya ialah ada tak setakat ini tanah wakaf yang telah dijadikan kilang dan kemudian dia kata kilang-kilang tersebut boleh disewakan kepada usahawan Muslim yang untuk buat produk-produk halal ataupun dalam industri food industry ini untuk kebaikan masyarakat Islam. Dr. Magno mute. Sorry. Untuk pengetahuan Cik Tamir, buat masa ni tak ada lagi lah yang kita buatkan. Sebab kalau kita tengok tanah-tanah yang mereka tadi yang 25 daerah tu kan, semua yang kecil lah kan. Yang kata orang tak ekonomikal untuk nak buat kilang lah. Tapi yang kalau dalam bandar, kalau kecil 1-2-3 ekar tu kita boleh bina tinggi lah. Tapi so far sekarang ni belum ada lah. Tapi kalau ada majlis-majlis Islam yang nak buat tu, kita boleh berkolaborasi dengan Bank Islam tu, kita boleh bina. Sebab di Sarawak pun ada isu yang tu. Ada yang nak buat tu, tapi kita macam ada kangkangan bila nak finance the whole of the project tu is quite difficult kalau management nak dulu lah. Kan macam kita nak buat BOT tu sudah tak boleh mampu lagi lah, kecuali Ustaz Nazli boleh bantu boleh bagi situ. InsyaAllah kita boleh kembangkan semua boleh sebenarnya kita boleh buat. Kalau ada nak kilang kita boleh, insyaAllah kita boleh bantu, kita buat field study. Kalau ada area tu memang betul-betul untuk boleh buat kilang ataupun kita boleh kalau boleh nak buat tu. So far sekarang ni kita banyak apartments dengan kedai lah. Itu je lah yang boleh. Okay. Saya bagi pendapat sikit boleh Zamir? Ya, silakan Ustaz Azri. Okey, terima kasih kepada peminat-peminat wakaf. Kita mencadangkan pelbagai perkara. Akhirnya soalan nak dijawab, kalau kita nak bangunkan menggunakan duit mana? Jadi kalau duit itu adalah duit orang, berarti kalau orang tu mewakafkan duit sebagai wakaf tunai tak ada masalah. Tapi kalau orang tu mengatakan saya boleh bagi modal, tapi modal tu mesti pulang balik, mesti ada untung. Jadi projek itu mesti sesuatu yang viable. Kita ambil pengalaman menara Imarah Wakaf, menara Bank Islam. Saya pun hari ini berbina daripada pejabat di menara ini. Okey, untuk Bank Islam, Majlis Kami Islam Wilayah, tabung haji. Modelnya adalah tabung haji yang mengeluarkan wang untuk membina bangunan ini. Dan tabung haji seperti mana kita maklum, duit itu adalah duit pendeposit. 150 juta dikeluarkan, mestilah 150 juta itu dipulangkan kembali kepada tabung haji. Jadi daripada manakah pulangan wang tersebut boleh dibayar? Satu. Dan tabung haji mestilah duit itu dipulangkan dengan untung. Kerana tabung haji telah menggunakan duit pendeposit. Adalah yang setiap bulan 2 menunggu tabung haji mengumumkan berapakah dividen kepada deposit kita kan. Jadi modal tu kena mesti betul pada awal dalam konteks bangunan ini, kerana Bank Islam mengambil perjanjian kami menjadi penyewa utama bangunan ini bagi tempoh 25 tahun, dah buat projection kita bayar berapa sebulan, dan sebulan tu pula every 2 years kita akan reset balik, tengok balik area KLCC ni berapa disewa per square feet. Jadi itu yang membolehkan projek ini berjalan. Jadi cadangan macam tadi nak bina kilang dan sebagainya untuk diberikan kepada asnaf mengusahakan kilang di situ, persoalan nombor 1. Kalau ada orang yang boleh bagi modal dan dia tak harapkan pulangan, kan, dia bagi 10 juta kan kepada Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Dr. Magno jadi pemajunya, itu tak ada masalah. Tapi dia akan mula timbul, dia bagi 10 juta, okey, mula ada berapakah installment bulanan perlu dibayar kepadanya.
maka way out tu mesti datang daripada yang menyewa tadi, dan mesti sesuatu yang pastilah supaya pihak yang nak memberikan modal itu berani untuk membuat keputusan mengeluarkan dana tadi. Jadi kita mengharapkan yang penyumbang yang tulus nak bagi duit mereka dalam jumlah yang besar ni pun ramai kat Malaysia. Walaupun kalau tidak yang boleh beri secara komersial lah, ada pengalaman kita, saya tak nak sebut nama lah, ada usaha pembangunan di selatan tanah air yang projek komersial yang dicuba, satu usaha yang amat murni, cuba melakukannya, kos sampai 70 juta, tapi akhirnya kelompok yang mahu memberi secara percuma tanpa pulangan ni berjaya hanya 10 juta sahaja. Tapi kalau ada yang kata okey kami subscribe tapi kami perlukan profit daripada apa yang diberikan, itu mungkin lebih berjaya lah dari sudut collection yang disasarkan tersebut. Jadi model ni kita perlu bangunkan. Apa yang dah berjaya seperti Taman Wakaf Siti Aisyah, kita patut salin dan kita patut buat di tempat-tempat yang seterusnya dalam negara ini untuk kesejahteraan umat. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz Nazri. Jadi saya rasa kita dah sampai kepada penghujung webinar kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua panelis kita pada petang ini, Ustaz Fakarudin daripada Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Dr. Makno daripada UDA Holding Berhad, dan Ustaz Nazri Cik daripada Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi secara rumusannya saya rasa isu tentang pembangunan harta wakaf di Malaysia ini banyak sebenarnya persepsi-persepsi yang tidak tepat, dan realitinya bukanlah semudah seperti yang kita cadangkan, yang kita boleh fikirkan. Banyak orang boleh berteori, tetapi untuk melaksanakan teori tersebut menjadi satu realiti, sebenarnya banyak cabaran-cabaran yang Ustaz Fakarudin dan juga Dr. Makno dan Ustaz Nazri telah mengalami challenges itu, cabaran-cabaran tersebut. Namun begitu, kita masih lagi optimis. Kita rasa banyak lagi ruang dan peluang solusi yang boleh kita ambil, dan alhamdulillah kita nampak insya-Allah masa depan wakaf di negara kita, pengurusan wakaf di negara kita ini insya-Allah cerah, dan banyak projek-projek yang akan kita bangunkan bersama-sama, dan kita mohonlah doa daripada Allah SWT dan juga tuan-tuan dan puan-puan supaya usaha-usaha murni kita berjaya demi yang dilaksanakan secara ikhlas demi untuk manfaat umat sejagat insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat yang menjayakan webinar pada petang ini, terutamanya tim di Yayasan Wakaf Malaysia yang bekerja keras di belakang tabir ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Alim dan tim, Encik Azia dan juga semua timnya. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Kita akan kupas lagi isu-isu yang lebih hangat tentang topik yang lebih maksudnya mempunyai impak kepada masyarakat. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amir dan semua ahli panel yang telah pun menyempurnakan webinar wakaf kita pada petang ini. Setinggi-tinggi terima kasih juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebenarnya telah mencecah lebih 200 lebih partisipan. Mungkin tuan-tuan tak nampak siapa yang ada, tapi kami di belakang ni nampak 200 lebih partisipan yang ada. Dan untuk maklumat tuan-tuan, dia bertanya slide semua ada pintas slide, ada yang tanya soalan yang kita tak sempat jawab. Soalan-soalan yang kami tak sempat dijawab akan dijawab dan akan dijawab secara bertulis, kemudian diupload di Facebook Yayasan Wakaf Malaysia. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, webinar ini direkod dan akan kami upload juga di YouTube Yayasan Wakaf Malaysia. Kemudian jangan lupalah tuan-tuan boleh subscribe. Dan seterusnya yang terakhir, terima kasih sangat sekali lagi kepada Dr. Amir. Terima kasih Dr. Amir, terima kasih Ustaz Fakrudin, terima kasih Dr. Makno, terima kasih dan semua ahli ataupun peserta-peserta yang hadir pada ini, terutamanya wakil-wakil Masjid Ummah Islam Negeri yang turut sama memeriahkan webinar kita pada petang ini. Nantikan insya-Allah webinar-webinar lain yang akan Yayasan Wakaf Malaysia anjurkan selepas ini. Kami memang dalam perancangan untuk mengadakan, betul tak Amir? Kita ada banyak lagi siri-siri yang kami anjurkan dengan tajuk yang lebih kompetitif, menarik
Dan saya yakin petang ni penuh input, penuh ilmu, memang padat sangat-sangat. Dan insya-Allah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua dan mohon maaf saya mewakili penganjur atas segala kekurangan yang ada. Dan untuk yang terakhir daripada kami, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita tak ada minum petang, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh minum petang di rumah sendirilah. Ada minum petang di rumah sendiri. Dan saya bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala man zakara ayatan min ayatillah khaffathumul malaikah wa ghasyiyatihumur rahmah wa rafa'a inda. Barang siapa yang menyebut-nyebut atau sentiasa mengingati tentang kekuasaan ataupun tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala, khaffathumul malaikah, sentiasa dinaungi malaikat, wa ghasyiyatihumur rahmah, dilimpahi rahmat, wa rafa'a inda, dan diangkat segala darjatnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan segala sesi kita petang ini dirahmati Allah, kita mendapat ilmu, tuan-tuan dan puan-puan semua rasa seronok dapat ilmu. Jumpa lagi di waktu akan datang. Kami undur diri, refleksi diri, hiasi peribadi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih ya semua, Dr. Mano, Ustaz Fakhruddin dan Ustaz Nazri. InsyaAllah kita bincang lagi nanti. Terima kasih. Ayah baca apa tu ya? Ni tentang wakaf tunai. Wakaf tunai? Iya, ia dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Wang yang dikumpul ditukarkan kepada harta kekal. Keuntungannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ayah dah berwakaf ke? Sudah, ayah dah buat potongan gaji. Boleh juga ke kaunter atau bank terpilih. Sila berwakaf tunai di Yayasan Wakaf Malaysia. Wakaf, satu pelaburan abadi. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. Telah lama aku menanggung rindu padamu, jiwa dan tubuhku pilu jauh darimu. Setiap detik nafasku ingat padamu. Dengarlah